Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Aiman bin Azhar, nombor metrik 214-831, merupakan pelajar Bachelor Sains Matematik dengan Pendidikan. Saya telah pun mengambil subjek FCE 3804, pengalaman awal di sekolah Menengah Sains Kepala Batas. Latar belakang sekolah. Sekolah Menengah Sains Kepala Batas terletak di Jalan Tun Hamdan Sheikh Tahir yang dahulunya dikenali sebagai Jalan Pokok Jenerih Kepala Batas. Ia bersempadan dengan Bertam Perdana dan Bandar Putra Bertam. Ia juga terletak lebih kurang 5 km dari Pekan Kepala Batas. Pembinaan sekolah ini bermula pada 20 Disember 2006 di atas tapak dengan keluasan 34.99 ekar dan kos pembinaannya sebanyak RM54,600,000. Urusan pembukaan Sekolah Menengah Sains Kepala Batas telah dipertanggungjawabkan kepada Encik Ibrahim bin Omar. Beliau merupakan penolong kanan akademik Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi, Johor. Sekolah ini dirasmikan pada 29 Mac 2009 dan disempurnakan oleh Tun Haji Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Pada mulanya, sekolah ini mempunyai seramai 19 orang guru dan seorang kerani yang datang melapor diri pada 16 Mac 2009. Sekolah ini mula beroperasi sepenuhnya pada 15 April 2009. Kumpulan pertama, murid yang terdiri daripada 86 orang murid tingkatan 1. Pada 6 Mei 2009, sebanyak 115 orang murid tingkatan 4 yang datang mendaftar. Kehadiran Puan Hajah Jamaah binti Haji Taman sebagai pengetua mulai 16 April 2009. Visi Sekolah Menengah Sains Kepala Batas ialah unggul dalam prestasi, terdidik berdasarkan iman dan takwa. Misi sekolah pula ialah menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang menyediakan proses pembelajaran dan pemudahcaraan yang pelbagai dan berpusatkan pelajar dalam usaha melahirkan pelajar yang cemerlang, kurikulum, ko-kurikulum, sasiah, berdaya saing dan berfikiran global. Moto sekolah pula ialah kualiti pemangkin kecemerlangan. Berikut ialah logo Sekolah Menengah Sains Kepala Batas. Bentuk Q melambangkan kualiti, raja atom dan mikroskop melambangkan sains tulen, jambatan, 5 garisan melambangkan 5 rukun Islam dan 5 prinsip rukun negara, manakala buku melambangkan kepentingan ilmu pengetahuan. Raja berikut merupakan peta Sekolah Menengah Sains Kepala Batas yang terletak di Jalan Tun Hamdan Sheikh Tahir, 13,200 Kepala Batas, Pulau Pinang. Berikut adalah kemudahan yang terdapat di persekitaran sekolah. Bangunan pentadbiran, bangunan akademik, dewan sekolah, bilik matematik, kelas, astaka, perpustakaan dan juga surau. Seterusnya ialah refleksi terhadap persekitaran pengalaman dan pengurusan bilik darjah. Di Sekolah Menengah Sains Kepala Batas, guru pembimbing saya ialah Puan Mimi Syuhaida binti Pawante. Guru pembimbing saya sering mengadakan kelas di bilik matematik berbanding hanya duduk di dalam kelas. Di situ, para pelajar akan didedahkan dengan pelbagai alatan matematik yang mampu memudahkan pembelajaran mereka di dalam kelas. Terdapat beberapa rumus ataupun fakta yang dibuat sepanduk ataupun banner dan ditampal di sekeliling bilik matematik itu. Hal ini sudah tentu akan memudahkan para pelajar yang masih lagi belum menghafal formula untuk menjawab soalan. Guru pembimbing saya juga akan mengajar para pelajar terlebih dahulu supaya kefahaman mereka di dalam satu topik itu menjadi lebih kukuh. Selesai sahaja mengajar, beliau akan membuat kuis untuk menguji tahap kefahaman para pelajar. Selepas sahaja para pelajar menjawab kuis, beliau akan menunjukkan di mana markah peperiksaan akan diberi. Seterusnya ialah bahan bantu mengajar dan alat bantu mengajar. Guru pembimbing saya menggunakan bahan bantu mengajar seperti iPad, PowerPoint, Smartboard dan televisyen. Bagi alat bantu mengajar pula, beliau menggunakan kit pertolongan pembelajaran. Di dalam kit itu terdapat bab khas yang mampu untuk meningkatkan kefahaman dalam bab tersebut. Contohnya, guru pembimbing saya telah membuat kit pertolongan pembelajaran bagi bab ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Di dalam kit tersebut, terdapat beberapa alatan yang boleh digunakan oleh para pelajar bagi meningkatkan kefahaman mereka dalam bab tersebut.
Amalan pedagogi yang digunakan oleh guru pembimbing saya ialah beliau sering melibatkan para pelajar di dalam kelasnya. Beliau sering bertanya soalan-soalan yang mudah terlebih dahulu kepada para pelajar. Hal ini sudah tentu akan mewujudkan komunikasi dua hala antara pelajar dan juga guru yang sedang mengajar. Pada ketika itu, guru saya dapat mengenal pasti pelajar-pelajar yang kurang memahami topik pada hari tersebut. Terusnya ialah rancangan pengajaran harian (RPH). Guru pembimbing saya akan menyediakan rancangan pengajaran harian (RPH) pada setiap hari. Objektif harian bagi suatu topik itu akan tercapai dengan mudah. Para guru akan menyatakan objektif pembelajaran kepada murid sebelum kelas bermula. Jadi, para pelajar akan mengetahui target mereka pada hari tersebut. Hal ini sudah tentu akan mampu untuk memudahkan para guru untuk membuat persediaan awal. Kemahiran berfikir aras tinggi. Guru pembimbing saya sering mengasingkan mereka ke dalam beberapa kumpulan kecil. Di dalam setiap kumpulan tersebut, terdapat pelbagai tahap kecerdasan murid dalam satu-satu topik. Murid yang lebih mahir dalam satu-satu topik itu sudah tentu akan mengajar murid yang kurang mahir. Para pelajar yang kurang mahir sudah tentu tidak malu untuk bertanya kerana di dalam kumpulan tersebut adalah kawan mereka sendiri. Kesemua perkara sebentar tadi sudah tentu membantu saya dalam profesion perguruan. Saya belajar iaitu saya mestilah bersedia menghadapi pelbagai kemungkinan yang mungkin berlaku di dalam ataupun luar bilik darjah. Kemahiran insaniah juga amat diperlukan sebagai seorang guru. Selain itu, cara seorang guru itu berkomunikasi dengan pelajar mampu memberi impak yang mendalam kepada kehidupan seorang murid. Selain itu, membuat perancangan awal jika berlaku perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Akhir sekali, pelan tindakan awal sangatlah memainkan peranan yang penting dalam profesion perguruan. Seterusnya ialah budaya sekolah. Budaya yang pertama ialah 3S, senyum, sapa dan salam. Kelebihan yang pertama adalah ibu bapa pelajar sering memuji sikap pelajar-pelajar lain yang mengamalkan budaya 3S. Seterusnya, ia mampu membentuk pelajar yang mempunyai budi bahasa dan budi pekerti yang tinggi. Tambahan lagi, ia memupuk semangat perpaduan yang tinggi dalam kalangan masyarakat majmuk sekolah, sekaligus mampu mewujudkan suasana yang positif serta ceria. Namun, kekurangan budaya ini ialah beberapa pelajar malu untuk menegur orang lain serta menunjukkan muka masam ketika bertemu. Cadangan penambahbaikan saya kepada budaya ini ialah para guru boleh mengingatkan para murid pada setiap hari tentang kebaikan mengamalkan 3S. Budaya yang seterusnya ialah pembayaran tanpa tunai. Kelebihan budaya ini ialah mampu untuk mendidik para pelajar tentang cara pengurusan kewangan dengan lebih baik. Selain itu, ia mampu melahirkan para pelajar yang tahu membelanjakan kewangan mereka sama ada ke arah keperluan ataupun kehendak. Selain itu, isu kehilangan wang juga mampu diselesaikan. Kekurangan kepada budaya ini ialah para pelajar terlalu seronok untuk membelanjakan wang mereka hingga menyusahkan para ibu bapa untuk menambah nilai pada setiap hari. Cadangan penambahbaikan ialah ibu bapa sendiri perlulah tegas dalam mengawal perbelanjaan anak mereka. Seterusnya ialah budaya kerja. Budaya yang pertama ialah bekerjasama dalam pasukan. Kelebihan budaya ini ialah setiap kerja yang diminta akan disiapkan dengan pantas. Selain itu, ia juga mampu mengeratkan ukhuwah sesama guru sekaligus mampu untuk memupuk semangat berkumpulan sesama guru. Kekurangan kepada budaya ini ialah terdapat beberapa orang guru yang mencuri tulang dengan tidak melakukan kerja yang diminta. Cadangan penambahbaikan ialah para guru mestilah amanah terhadap tugas yang telah diberikan. Budaya kerja yang terakhir ialah menepati masa. Kelebihan budaya ini ialah dapat mendidik para guru untuk menjadi seorang yang lebih berdisiplin. Hal ini juga dapat melaksanakan tugas dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh pengurusan. Kekurangan budaya ini ialah terdapat beberapa orang guru yang menghantar kerja melebihi tempoh masa yang telah ditetapkan. Cadangan penambahbaikan ialah para guru itu sendiri perlulah mengutamakan kerja yang diminta mengikut masa yang telah ditetapkan oleh pengurusan atasan.
Kesimpulan yang saya boleh lakukan apabila telah melakukan PALS di Sekolah Menengah Sains Kepala Batas ialah ia telah mengajar saya untuk membiasakan diri dengan persekitaran sekolah. PALS juga telah memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang bagaimana sekolah beroperasi serta cara-cara mengendalikan pelajar sekolah secara efisien. Ia juga membuka minda saya tentang pentingnya cara seorang guru untuk mempunyai kemahiran dalam mengawal pelajar sekolah. Selain itu, ia memberi pendedahan secara holistik kepada pelajar dari segi mata kasar seorang guru pada suatu hari nanti. Tambahan lagi, ia telah melahirkan seorang guru yang berdaya saing serta bertanggungjawab. Akhir sekali, pelbagai kemahiran insaniah yang mampu dipelajari ketika membuat PALS. Contohnya, cara untuk berkomunikasi dengan pelajar dengan lebih jelas. Cadangan saya dalam program sulam kepada Sekolah Menengah Sains Kepala Batas ialah dengan mengadakan bengkel teknik menjawab secara percuma kepada komuniti setempat, iaitu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan untuk mengikuti kelas-kelas tambahan. Hal ini juga mampu menolong para pelajar tersebut untuk meneruskan pembelajaran sekaligus menambahkan keyakinan mereka untuk menduduki sijil pelajaran Malaysia. Selain itu, ia juga mampu untuk membentuk kepribadian murid Sekolah Menengah Sains Kepala Batas itu sendiri untuk menjadi seorang murid yang yakin untuk bercakap di khalayak ramai dan lebih profesional dalam menyampaikan sesuatu perkara. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.